Wuduk dia semayang pun dia pun siap-siap nak tolak, nak keluar. Nak ke mana pula Bilal? Aku tak boleh lah nak duduk di Madinah ni, aku tanpa ingatkan Rasulullah. Sahabat pujuk akhirnya dia bagi tahu. Kita akan berfikirlah sendiri, dia kata, macam mana aku nak berjalan di atas muka bumi Madinah ni sedangkan Rasulullah berada di bawah. Aku tak tahu, kaki aku nak pijak muka bumi Madinah, tak boleh, dia kata. Begitulah cintanya, kasihnya Sayyidina Bilal Ibn Rabah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Rata-rata sahabat macam tu. Jadi tuduhan buat kafir ni, Kristian, Yahudi ni, kata Nabi Muhammad begitu begini, yang ni yang menyakitkan hati kita. Yang ni yang kita buat demonstrasi, yang kita marah suruh. Mereka tak kenal Nabi, ataupun mereka kenal tetapi saja-saja pura-pura nak menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi tentang kalau kita pergi ke Makkah, kita melihat kesan-kesan perjuangan Nabi di sana. Saya perhati tak boleh naik gua Hira. Boleh naik. Kita naik gua Hira tu, kita nampak betul-betul nampak Baitullah. Di atas tu nampak terang jelas. Tapi gua Sur kita tak dibenarkan naik. Kita tengok dia berapa bawah. Tuan-tuan, kalau kita pergi Mekah, kita nak cari semut payah, tuan-tuan. Saya tak jumpa semut walaupun sekok. Saya letak gula tu berkilo-kilo, semut sekok pun tak mari. Nak mari apa? Dia bukan ada tanah, ketul batu tanah ada. Ketul batu, tanah ada ketul batu, keras. Cuba tuan-tuan bayang macam mana Nabi keluar daripada rumah dia menuju ke Gua Sur dengan berjalan kaki, tidak berkasut, takut dikesan pergerakan dia. Berapa belas, 14 km daripada rumah dia sampai ke Gua Sur itu. Panjang gua atas bukit tu. Kerana nak selamatkan Islam. Fikir-fikir inilah tuan-tuan, yang hati kita mana kata sedih, kita rasa sayu, dan kita rasa mana kata besarlah pengorbanan Nabi kita Muhammad SAW ke atas kita. Kemudian tuan-tuan sekalian, saya tuan-tuan boleh sebut bab haji ni dengan berbagai-bagai sudut. Tapi tuan-tuan sekalian, saya nak sebut konteks haji dengan jihad. Saya pernah bercakap benda ni tuan-tuan di Mekah. Bila saya diberi peluang untuk berucap tuan-tuan sekalian di maktab, iaitu di surau Tasmayang, jemput saya berucap. Saya kata tolong jangan pisahkan haji dengan jihad. Ada orang nak haji tapi tak mau jihad. Sedangkan haji itu tak boleh dipisahkan dengan jihad. Kalau kita pergi kerja haji, jiwa jihad tu tak ada, mana kita ada, tak kena tu. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok haji ni dia lain daripada ibadat-ibadat lain. Tuan-tuan semayang, mana boleh jalan sini, duduk situ. Tuan-tuan puasa, kadang-kadang orang tak tahu tuan-tuan puasa. Tapi haji ni dia berbentuk agresif. Kita nak pergi, dia tak boleh haji tempat lain, tak boleh, mesti di Mekah. Dulu-dulu daripada negeri kita nak pergi Mekah, berjalan kaki, naik kapal. Orang tua dulu cerita nak kapal tuan, kapal tu naik di Pulau Pinang atau naik di Singapura, bawa ayak betul-betul daripada Malaysia, sana air tak ada. Lepas tu sampai ke Jeddah, naik Kaldan, pergi ke Mekah, naik Kaldan. Tu dia. Kemudian daripada Mekah pula, dia cerita kerja haji cukup payah. Dia penuh dengan pengorbanan, pergerakan. Kalau tuan-tuan perhati pula tuan-tuan ketika mengerjakan haji, dia bukan senang. Tawaf, jalan, sa'i, sampai satu tempat kita berlari, berjalan. Nak tunjukkan, nak bagi tahu Islam ni bukan agama yang lembek. Agama yang cergas, agresif. Bukan jumud. Sebab itu kalau kita semata-mata menumpukan haji, tidak ada jiwa jihad dalam jiwa kita, maka di sana tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi teguran kepada kita. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Apakah kamu mengira dengan memberi minum kepada jamaah haji dan mengimarahkan Masjidil Haram itu sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah? La yastawuna indallah, tak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, Allah tak bagi petunjuk pada kaum yang zalim. Allah mensifatkan orang yang mengerjakan haji tetapi tak ada daya jihad, tak berjuang menegakkan agama Allah, Allah sifatkan mereka ni orang yang zalim. Tuan-tuan, orang kafir cemburu dengan ibadat kita ni tuan-tuan.
Dia cukup takut. Kalau umat Islam berjuta-juta, berhimpun, berbincang, pergi kerja haji, berhubung antara satu sama lain, minta orang Malaysia, minta pengalaman orang Palestin minta pengalaman orang Kashmir tentang perjuangan jihad mereka. Yang ni mereka takut. Sebab itu tuan-tuan sekalian, di zaman era penjajahan orang kafir ke atas bumi umat Islam, mereka curiga dengan haji yang dilakukan oleh umat Islam ini. Kut mereka gunakan sebagai satu platform untuk bangkit menentang penjajah. Maka dengan itu mereka telah mengutus seorang profesor, namanya Profesor Snock Horangi. Profesor Snock Horangi ini tuan-tuan sekalian, dia seorang pensyarah di Universiti Leiden, Belanda. Bidang pengajian dia iaitu agama Islam dan bahasa Arab. Dan Snock Horangi ini dia fasih berbahasa Arab. Kemudian tuan-tuan, dia menyamar sebagai seorang Islam. Ditukar nama dia jadi Abdul Ghafur. Dia masuk ke Mekah mengerjakan haji. Bertahun-tahun dia duduk di Mekah. Dia perhati tengok. Akhirnya dia buat satu laporan kepada Syarikat Hindia Timur Belanda. Dalam laporan yang bertulis itu, dia sebut jangan bimbang dengan haji umat Islam. Jangan bimbang. Tak ada apa-apa. Aku perhati, dia kata dia tak nak buat balik apa-apa. Buat balik tasbih, minyak atar, air zam-zam, kurma, jubah, serban, lebay. Paling hebat buat balik haji. Sidik, haji sidik. Kalau Indonesia lagi cantik. Kalau dia nama Subhan Rio, dia pergi Mekah, balik haji dah halal. Itu saja. Tak ada apa-apa. Sebab itu kita tak perlu takut dengan haji umat Islam. Betul pun tuan. Saya yang paling saya ingini tuan ketika berada di Mekah, di Madinah, paling teringin sangat nak dengar tuan-tuan Imam Masjidil Haram atau Imam Masjid Madinah berkhutbah isu jihad di bumi Palestin. Kita buka TV masa tu tuan-tuan 2008, kita kerja haji, cerita bagaimana Yahudi menyerang Gaza, bertergolek kanak-kanak, perempuan, Allah, kita diketak tangan dah. Kita rasa-rasa ni hari ni pergi sembahyang Jumaat ni untuk imam kita, untuk khatib kita Mekah Madinah ni, tentulah dia cerita bab jihad bumi Palestin. Tak sentuh tuan-tuan, tak sentuh. Saya cukup kecewa. Kecewa semua yang amat sangat. Dalam perhimpunan berjuta-juta umat Islam kalau kita khutbah pasal jihad Palestin, tuan-tuan, kita bangkitkan daya jihad, mampu daya Yahudi tu. Tapi tak sentuh cerita bab haji, cerita tawaf, cerita sa'i, cerita uquq. Saya cukup kecewa. Bila saya balik ke Malaysia, kuliah-kuliah saya, ceramah saya sentuh benda ni. Satu hari saya ceramah di Sungai Petani, ada satu orang nama Haji Ma'in. Dia duduk di Pekalan Beman, dia tepuk belakang saya, dia ajak saya pergi tepi. Dia kata, Ustaz, tahun saya pergi kerja haji Ustaz, Imam Masjidil Haram dia khutbah pasal jihad bumi Palestin. Dia menangnya terseduh-seduh mengenalkan nasib umat Islam Palestin. Lepas tu Ustaz hilang dah di mana imam. Terus dipecat sebagai imam. Kalau macam ni tuan, haji kita tak ada apa. Sebab